Jadi sebelum kita baca soalan-soalan yang dihantar, kita umumkan kutipan derma untuk tabung pembangunan Masjid Asy-Syarif ini. Kita masuk tadi terkejut tengok masjid, comelnya masjid. Lawanya masjid. Memanglah. Tak apa, kita buat lawa untuk Allah. Kerana dia tuang punya tanah. Allah tuang punya bumi. Rumah dia kita pakat berak lawa-lawa dan kita pakat mari ramai. Jangan lawa saja tak ramai. Terengganu lawa-lawa masjid tapi tak ramai. Walaupun ada tulis dalam IC namanya Islam, roh kasih pada Islam tak ada. Orang tengah ngajar ramai gini dibatalkan kuliah. Tak benar kuliah. Atau surat pada saya dengan sukacitanya, khidmat tuan tidak diperlukan lagi di masjid ini. Nampak? Sekarang kita gajah di surau-surau, surau lebih ramai dari masjid. Surau 2,000 orang. Kereta 500 buah. Masjid 16 orang. Wak mari qadi, wak mari mufti, orang tambuk. Nampak? Kerana ikhlas tak ada di sisi Allah. Ngajar tanda, cari duit. Cari duit. Tak apalah, pasal apa? Allowance untuk memudahkan makan minum. Orang tak bagi juga. Pasal apa? Pasal tapuk pimpinan berubah, orang zalim pegang. Yang jadi pengerusi kaki orang perempuan, kaki bosnya Allah Rabbi. Yang main judi jadi timbalang. La ilaha illallah. Ini yang berlaku di negara-negara umat Islam sekarang. Jadi kita dana ke apa benda yang kita kutip ni tujuannya untuk program agama lah, kuliah derma dan lain-lain. Sebab hak ni dah saham kita yang sebenar. ASB takat hidup ni saja. Amanah saham takat hidup ni saja. Hak ni saham kita dalam kubur lagi. Nampak? Setiap orang yang menderma dia menyesal di akhirat nanti. Buana menyesal sebab kalau tahu dia derma semua hartanya. Rugi dulu aku di dalam masjid, aku derma RM1 saja. Kalau kau tahu begini di alam barzakh, aku derma seluruh pitih dan duit aku dalam bank. Nampak? Jadi kita tak boleh harap anak kita. Mungkin anak kita guna wasiat harta kita sebagian untuk derma masjid. Tapi mungkin dia belanja habis. Kita tak dapat apa. Maka sebelum kita mati, kita guna dulu untuk saham yang kita pasti keuntungan ni. Ini dikatakan tijaratan dan tabur dalam Quran. Nampak? Satu skim MLM, bisnes yang garanti untung, tidak akan rugi sampai bila-bila. Lan tabur, lang tu nafi istiqbal. Kalau orang ngaji ilmu kalimah, mana tidak akan rugi siapa yang derma fi sabilillah. Lan tabur, dia pasti untung. Skim MLM yang utama dalam Quran, iaitu kita garanti untung kerana kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Daklah katakan kita niaga kedai ni untung sungguh lah. Buka restoran, buka kedai makan, untung sungguh. Baik, mu untung sungguh. Dapat berapa? Dapatlah 2 juta dalam bank. Dah mu mati mu bawa dah 2 juta. Tak bawa juga. Tapi hak ni kita bagi ke masjid. Ditulis di dalam buku amalan kita. Tak ada orang boleh rapak, boleh curi. Harta yang dijaga oleh para malaikat. Patut derma. Mungkin kita mati malam ni. Betul tak mungkin malam ni kita mati. Esok bini kita kata, bangun bang. Bang, bangun subuh dah bang. Balik awal kita. Tak ada derma. Sedangkan orang yang bersedekah, cerah kubur. Tapi tidak ada sedekah, gelap kubur. Walaupun dia chief executive tenaga Malaysia Berhad. Tak ada kira. Jadi tabung-tabung kita letak di kiri kanan. Kita lihat kepada soalan yang dihantar. Tak habis. Dialah. Saya sedang rohok di persimpangan dilema. Orang Terengganu ni. Orang Terengganu panggil rohok. Rohok ni bahasa sini orang panggil susah. Terengganu panggil rohok. Di persimpangan dilema,
Keluarga tak restu calon isteri pilihan saya atas faktor duniawi. Mohon penjelasan. Saya peminat Tegar heavy metal bekas. Aduh. Dia memang orang muda-muda, dia muzik lah. Muzik ni Tuhan dia buat dah kita. Dia yang buat kita tak. Allah cipta kita. Dia cipta kita bukan cipta badang saja. Dia cipta naluri. Naluri manusia ni dia suka pada hiburan. Dua perkara yang paling utama, nyanyian dan muzik. Sebab tu dalam syurga ada sebut tak? Nyanyian. Ada nyanyian tak? Ada tak nyanyian dalam syurga? Ada muzik tak? Hadis-hadis sahih semua sebut ada penyanyi, ada muzik dalam syurga. Nah, kerana kita jenis sukakan nyanyian. Cuma Islam ni agama dia jaga, jangan bagi lara, jangan bagi melampau. Tak? Semua orang minat muzik dulu, pak cik. Dulu minat muzik tak? Zaman muda. Agogo pok ye. Nah, tapi ada batasan lah. Biar ada batasan. Ni dengar lagu saja sampai dak semayang. Lagu pula kong tak tahu benda lagu. Lagu tu kalau pasang anjing lari. Tak usah kata tikus. Nah. Ada sempadan, jangan lebih-lebih. Ingat lagu ni untuk hiburkan hati kita. Hati kita serabut ke apa, relax, dengar kereta tak mengatuk, pasang lagu. Nah, hiburan. Ni siapa ada semayang. Nah, siapa mabuk nak dengar lagu. Kita dulu lagu kok dulu, zaman lara dulu. Nah. Tapi lagu-lagu slow jelah. Led Zeppelin. Nah. Baik, soalan pertama dia ni bakal isteri dia, mak bapak tak suka atas alasan duniawi. Contohnya perempuan ini anak orang miskin. Nah, contoh. Sebab itulah pilih hak Nabi kata. Nabi kita ni besar pada mak kita lagi. Jangan letak mak kita besar pada Nabi. Bang, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia pemimpin tertinggi sekali. Seluruh dunia ni ada raja ke, presiden ke, gubernur ke, menteri, semua bawah cak ayam. Nabi atas sekali, top of the world. Faham? Ibu bapa ke, mak kita, ayah ke, majikan ke, bini kita, anak kita, Nabi paling tinggi. Kalau kita kata Nabi rendah, rosak iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsi wa min ahli wa minan nasi ajmain aw kama qala. Kamu tidak beriman sehingga aku dia lebih sayang daripada diri sendiri, daripada anak isteri, daripada ibu bapa dan semua manusia. Nabi kata ke mana? Tungkahul mar'ah li arba'. 4 sebab perempuan itu dikahwini. Yang pertama, li jamaliha, kerana cantik. Yang kedua, li hasabiha, keturunan hebat. Yang ketiga, li maliha, kerana harta. Yang keempat, li diniha, kerana agama. Nampak? Fasfa bizati din taribat yadak au kama qala. Pilihlah yang agama. Agama kata molek, walaupun tidak kaya, walaupun tak comel, itulah yang terbaik. Legalah kamu sepanjang zaman. Nampak? Jadi bila mak mu kata, mak ayah kata tak sah, tak comel budak ni pasal dia miskin, kita tengok dia baik pada agama, kita boleh kahwin dengan dia, tak derhaka kepada ibu bapa. Cuma jangan kita jawab mengasar dengan ibu bapa kita. Dia tak kenang pasal miskin, kita jawab dengan sopan santun. Dia tak pergi kahwin lagi, bersabar dulu. Tunjukkan komitmen bahawasanya jodoh ini sesuai untuk kita dan dia adalah sebagai apa yang dikasihi dan dikendaki dalam syarat-syarat beragama. Nampak? Tak ada masalah. Jangan lawang mentang-mentang kita ni betul belah agama, ibu bapa kita tak menyembelih agama, dia pergi jerakah, tak patut kok gitu. Adab mesti kena jaga. Faham? Sebab cantik, dia lama tak? Tak lama comel. Nah, sekejap masa kita kahwin dulu tak, memang sedap masa tu. Sama muda. Kita umur 23, bini 19. Nah, oh seronok. Pasal apa? Pasal barang muda. Muda barang baik ya. Nah, tengok nak tidur. Bini kita katakan ni, darling, pusing belah eye. Kita tidur sambil tengok hidung. Seronok tak? Seronok lah pasal muda. Dalam ni bini kita 48, kita 56.
Bini kita nak tidur tengok ke kita. Kita kata, tengok belah nu lah. Nanti I mengigar. Tahu tak? Ha. Molek lagi dah tua. Ha, tu kata. Ha, jadi bagus kalau dia beragama di comel, walaupun miskin, walaupun tak cantik tak apa. Kerana hitam tak ada masalah. Nah, walaupun hitam. Nah, tu dia kata saya kalau gido jalan, saya tengok perempuan-perempuan jadi putih-putih selepuk, jadi saya tak puas hati. Apa dah bini saya hitam. Dah payah apa mu tasuk dalam bilik bini mu tutup api. Ha, ha. Sama tak? Sama je. Ada seorang tu lah, dia atas soalan. Dia kata dia ada dilema agak dengan pasangan hidup. Bapa? Bukan ibu bapa tak suka, tapi dia ada dua pilihan. Seorang tu sangat cantik, tapi kurang pandai dalam bab agama. Pakai tudung kecek je, pasal orang sosial sikit. Nah, tapi tak jahat. Ni cuma kurang pandai dalam agama. Nah, seorang lagi tak cantik, gemuk sikit. Nah, tapi pandai agama. Nah, lulusan bahagian syariah. Jadi hak mana satu nak pilih? Kita jawab dalam soalan, awak ambil lah hak gemuk yang beragama, hak cantik tu awak mari ke saya. Faham dia gitu. Dia nak jawab gua ni lagi. Nah, ha. Aku pun kepik dah jawab gitu. Saya nak balik kampung tapi malam tu ada kuliah maghrib. Apa hukum saya balik malam itu? Ha, dengar molek. Mengaji ni memang perintah agama, tapi jangan sampai ekstrim. Nak balik kampung, sampai masa balik kampung ambil cuti. Balik kampung lah. Bukan mesti belajar ni tiap-tiap malam. Faham tak? Kita dah ada dah rutin kita. Seminggu 3 kali kuliah. Alhamdulillah. Jangan tak ada langsung. Bukan mesti setiap malam. Seminggu kita ada 3 malam untuk kuliah. Bagus dah. Sebab Tuhan tak tanya mu berapa malam pergi. Tuhan tanya mu pergi ke tidak. Tuhan tak tanya mu jadi ustaz ke tak. Tuhan tanya pergi ke tidak. Ha, tak ada kerja kita marilah. Ada kerja kita terpaksa buat kerja. Tapi jangan sepanjang malam kerja. Tiba-tiba kita nak balik kampung, pelang molek dah. Nak tengok ibu bapa ada kuliah pula. Tak apalah, cutilah kuliah. Bukan kata haram. Balik kampung. Nah, mari pada kampung, esok lusa ada kuliah pula. Gitu cara dia. Soalan seterusnya. Apakah tanggungjawab kita dalam urusan dakwah pada orang bukan Islam? Adakah berdosa tak masuk dan masuk neraka orang yang tak dakwah pada mereka? Dakwah kepada orang bukan Islam fardu kifayah. Maknanya jangan semua orang tak libatkan diri. Nampak? Mesti ada sebahagian wal takum minkum taifatun. Kena ada sebahagian dari kamu taifah. Nampak? Apa taifah? Satu kumpulan yang ajak manusia pada perkara yang betul. Termasuk menyampaikan Islam kepada orang kafir. Sebab tu kita ada teman orang kafir, kawan pejabat, jiran dan sebagainya. Baik dengan kita. Sekali-sekala tersebut, mu ni masuk Islam bila-bila. Aku tengok mu ni baik dah. Orang baik dan semua. Sekali dah. Lain kali sebut pula. Itu cara dia. Bukan kena dakwah. Buka kitab depan orang kafir dah. Kita jack lah sikit dia. Awak ni baik, gini-gini, tak tipu orang. Masuk Islam, bagus awak. Gitu. Jangan kata masuk Melayu. Nampak? Dia tengok orang Melayu porah, berat nanang. Jangan orang Melayu dak molek masuk Islam. Kalau kata masuk Melayu, tambah dia tengok Melayu oleh teruk dengan rempiknya, dengan dadahnya, dengan bosiannya. Tak, masuk Islam. Apa sebab orang Melayu jadi gini? Dia tak mau ikut Islam, jadi rosak. Jadi sambil-sambil menega, sambil-sambil kita ada partner dalam syarikat, sebut tentang Islam walaupun satu patah. Ambil kesempatan. Dalam perjalanan balik kampung sehingga solat maghrib, ada kuliah maghrib di masjid, boleh tak saya meneruskan perjalanan? Boleh, tak ada masalah kerana nak balik kampung. Cuma kalau kita rasa kita boleh nak dengar kuliah, lebih baik kita dengar sekejap. Mohon penjelasan mengenai cara untuk mengimani titiang sirap. Adakah ia simbolik atau perlu diimani secara zahir? Baik. Perkara tentang sirap ni cerita tentang hari kemudian. Hari kemudian ini masuk dalam rukun iman.
Depan sekali surah Al-Baqarah, yu'minuna bil ghaib. Orang beriman sifat dia percaya dengan perkara yang gaib. Perkara gaib akan datang. Contohnya gaib, benda yang berlaku selepas kita balik tadi, nanti. Sekarang ni belum lagi sembahyang isyak, dak balik rumah. Apa yang berlaku di dalam rumah kita bila kita balik nanti, itu gaib namanya. Perkara akan datang. Kita boleh tahu tak dengan pasti? Tak. Maka gaib yang lebih jauh tentang kematian, alam barzah, alam mahsyar, syurga neraka, ini mesti ada Quran atau hadis sebagai nas. Kalau cakap-cakap tidak boleh dipakai. Jadi cerita tentang sirat, cerita yang wajib ada pada nas. Maka nasnya sebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nampak? Iaitu dibentangkan akan jambatan pada hari kiamat. Dalam riwayat Muslim, umat akan lalu di atas jambatan itu. Dalam hadis lain pula, bawahnya ada api neraka Jahannam. Maka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat mengatakan sirat itu adalah jambatan yang zahir sungguh, yang letak di atas dan di bawahnya ada neraka. Kerana ada sebut kamu akan lalu di atas jambatan itu. Hadis lain pula ada penyangkut-penyangkut pada tepi jambatan. Nampak? Dan hadis yang lain pula, Nabi berdoa ketika umat nak lintas jambatan. Salim ummati, ummati salimha. Umatku, selamatkanlah, jangan jatuh. Jadi kita balik kepada hadis, iaitu jambatan itu sungguh pada zahir. Kalau ada orang kata ini ada sindiran saja, maka tolak tepi, kemungkinan dia salah dalam pemahaman. Faham? Selesai masalah. Soalan seterusnya, adakah hadis mengenai surah Al-Waqiah yang mengatakan bila baca tak ditimpa miskin maka merupakan hadis yang sahih? Ya, memang betul. Ini kelebihan surah Al-Waqiah. Sebab tu kaya miskin ni daripada Allah. Nampak? Allah nak beri kita kaya, kayalah kita. Walaupun jahat. Nampak? Tengok hak jahat-jahat anu, Amerika, Britain, Perancis. Nak? Jepun. Nak? Berapa jahat? Sembah berhala, tak beriman dengan Allah, berzina, minum arak, dadah dan sebagainya. Nak? Tapi Tuhan beri kaya. Kaya. Maka kalau dikatakan di dalam hadis-hadis, nak murah rezeki baca ayat ni, boleh jadi kaya, tak akan fakir baca ayat ni, nak, tak ada pelik pun. Kerana kaya ni daripada Allah, kita miskin. Apatah lagi kalau baca ayat Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Mung semua manusia papa kedana. Aku saja kata Tuhan yang kaya. Nah. Hukum wanita tudung tapi pakai seluar ketat untuk bersokang dan sebagainya. Jawabnya, perempuan ini bila dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, dua perkara kena ada. Yang pertama, menutup auratnya, jangan nampak. Bang, jangan bagi nampak. Kalau baju tu jarang nampak, haram. Nampak ni, nampak dalam. Tengok ni kadang dia pakai baju kebaya. Baju kebaya luar kain nipis, dalam nampak coli. Berat sungguh. Tok Imam ni. Tok Imam. Dah. Tu Tok Imam. Nah, Tok Bilal meleleh terus. Nah, ni jadi fitnah. Masa fitnah. Ingat ayat, dak ingat ayat. Nah, ingat hadis, lupa hadis. Ini fitnah. Maka balasannya yang buka aurat ni, Nabi kata kena azab di akhirat. Kerana wak rosak orang ramai. Nah, yang kedua, janganlah pakaiannya mensifatkan bentuk tubuh, melainkan illa ma zahara minha, tak dapat nak tutup. Maka jangan pakai seluar yang ketat nampak bentuk punggung, haram, berdosa. Tapi kalau bau nak tutup kan ni, pasal pakaian jatuh atas bau. Bila jatuh atas bau, nampak tak bentuk bau? Nampak tak? Ha ni ma zahara minha, yang dimaaf pada syarak. Bang, takkan nak buat buluh, buat 4 segi gitu. Jadi Power Ranger pula. Nak. Jadi pakai baju ni nampak buah dada, dah nampak, betul nampak, haram. Janganlah gitu. Dah lepas-lepas, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kaum wanita. Tuhan apa kan? Tuhan Maha Pengampun kan? Oh, haram kalau gitu ustaz. Haram, dah haram. Taubat ah.
Ya ayuhannas tubu ila rabbikum. Wahai manusia, taubat pada Tuhanmu. Allah dah heran dosa kita banyak. Allah heran kenapa tak mau taubat? Jadi istighfar lah. Duduk saja, duduk kerat bawang tu. Nak buat jepuk. Astaghfirullahalazim. 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 Kan banyak boleh. Dan dosa kita banyak. Nak sambil-sambil duduk kucar tepung tu. Nak buat kuih kelepong. Astagfirullah. Banyak boleh. Bersokang tak salah, pakailah. Biarlah baju tu labuh. Jangan nampak betul punggung. Nak pakai seluar boleh. Seluar tu mesti besar dan baju tu labuh daripada punggung. Tak apa. Ada orang kata seluar haram perempuan pakai. Orang lelaki haram pakai seluar. Tak haram. Apa pula haramnya? Nak haram buka aurat. Nak kalau pakai jubah pun tapi punggung ada lubang, haram kau. Dia buat pesen baru, belakang punggung dia tebuk gitu. Pakai jubah. Pengurusi masjid pula pakai balik awal. Jadi dalam rumah tak ada masalah. Hak Jelin beli basikal dalam rumah. Nak tak ada anak lagi, suami dia ada. Dan isteri dia gohik basikal, telanjang harus. Tak ada masalah. Pasal depan suami tidak ada aurat. Tak. Cuma suami lah nyaknya takut dah jadi baca surat khabar. Apakah betul duit PTPTN berunsur riba? Apa hukum mengambilnya? Setengah ulama saja mengatakan kalau kita berhajat sangat nak belajar, tak dapat tidur, tak ada orang nak beri pinjam. Tiba-tiba pinjaman itu jenis ambil untung dengan pinjaman, maka yang beri pinjam itu saja yang dapat dosa di sisi Allah. Soalan seterusnya. Ada kawan tanya dalam blog, jikalau Tuhan tu maha hebat, kenapa Tuhan cipta malaikat untuk bantu dia? Ni dipanggil soalan bodoh. Allah ni tak berhajat pun pada pembantu. Malaikat bukan bantu, tak bantu pun. Malaikat ni Tuhan cipta untuk menunjukkan kehebatan dia. Faham? Tengok hebatnya aku cerita malaikat beribu-ribu juta. Aku suruh sujud selama-lamanya. Tiba-tiba kita orang hebat lepas tu duduk serah macam beruk. Tak hebat nak tunjuk hebat Allah, dia buat arah, dia buat langit supaya kita tengok. Dan dia cipta malaikat berbilion-bilion, tak ada orang tahu. Jundullah, tentera Allah. Aku suruh sujud selamanya. Sebut dalam hadis. Yang aku suruh rokok selamanya. Aku suruh tasbih selamanya. Aku suruh cabut nyawa orang, dia cabut nyawa orang. Bukan bantu. Allah maha berkuasa. Soalan seterusnya. Dunia ini diwariskan kepada orang yang beriman. Boleh Ustaz jelaskan sikit? Tambah jangan banyak-banyak. Memang nak jelas sikit. Orang beriman ini, bila dia Tuhan turunkan hukum seperti halal haram atau wajib dan sebagainya, dia redha. Apabila Tuhan beri dia nikmat, dia syukur. Bila Tuhan beri dia bala, dia sabar. 3 perkara ni orang beriman. Nampak? Maksud waris di sini, yang layak duduk di atas bumi ni hanya orang yang ada 3 sifat ni. Yang pertama, segala hukum Allah dia redha. Jadi kalau Allah kata laksana hudud, kita tak cakap banyak, kerana Allah tuang punya alam, kita jalan, kita redha. Yang kedua, Tuhan tu beri kita nikmat, kita syukur. Nikmat belaka ni, nikmat mata, nikmat lidah, nikmat telinga, nikmat akal, nikmat tubuh badan, nikmat sihat, nikmat anak, bini, kereta, kenderaan, pangkat, duit dan sebagainya. Syukur, alhamdulillah. Apa makna syukur? Guna segala nikmat untuk balas budi Allah. Ada anak, orang mari masjid dengan orang ngajar. Ada duit, beri sumbangan untuk rumah anak yatim dan seumpamanya. Yang ketiga, Tuhan uji kita, kita sabar.
yang tidak redha dengan hukum Allah, yang tak sabar dengan segala bala, yang tidak syukur dengan nikmat Allah. Ambil sudah sekarang ni. Allah kata, hukumlah di antara manusia dengan Al-Quran. Wa anikum bainan nas bima anzalallah. Hukum bersama manusia dengan hukum Al-Quran. Manusia jawab, Al-Quran hukum pesing lama, lapuk, tidak relevan, tidak moden, tak canggih, tak sesuai dengan kita keadaan masyarakat majmuk. Orang ni tidak rada dengan hukum Allah. Orang ni lah tidak diwariskan akan bumi ni. Maksud orang-orang yang tak suka hukum Islam tak boleh duduk atas bumi, sila berhambus daripada bumi Allah. Kerana dalam hadis kata, hadis kursi, Allah firman, wa man lam yarda bi qada'i, siapa tidak redha dengan hukum aku, walam yasbir ala bala'i, tak sabar dengan bala aku, walam yashkur ala na'ma'i, tidak syukur dengan nikmat aku, falyakhruj min tahti samai, sila keluar daripada bawah langitku. Maksud berambuh daripada bumi ini. Falyatlub rabban siwai, cari Tuhan yang lain daripada aku. Faham? Ini maksudnya orang-orang yang jahat yang menumpang di bumi Allah. Nah, mereka tak layak duduk di bumi Allah. Soalan seterusnya, dulu saya jahat, sekarang saya dah taubat, alhamdulillah, dan nak berubah. Tak mu semua, bukan mu seorang, jahat belaka kita ni. Siapa dulu daripada beranak tu duduk atas Quran dah? Ada tak? Ada tak sini? Tak ada, jahat dululah kita, nak lupa, lalai dan sebagainya, kemudian terbimbing ke arah kebajikan. Nak dalam Quran Allah firman, laki-laki baik untuk wanita baik, laki-laki zina untuk wanita berzina. Saya sedihlah baca ayat ni dan rasa takut, adakah saya masih berpeluang dapat isteri yang solehah? Saya betul-betul dah bertaubat. Baik, dia ni jahat, sekarang dah bertaubat, tapi dia takut dengan satu ayat. Nampak? Mana ayat? Tok Imam baca, baik untuk baik, jahat untuk jahat. Baca sikit. At-tayyibat lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Betul? Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk perempuan-perempuan baik. Nampak? Wal khabisat lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Faham? Perempuan-perempuan jahat untuk laki-laki jahat, perempuan-perempuan laki-laki jahat untuk perempuan-perempuan jahat. Satu, umum ayat tu. Ada satu lagi, azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Betul? Perempuan laki-laki yang berzina tidaklah jodohnya molek melainkan dengan perempuan zina juga. Apa maksud ayat ini? Ayat ini bukan sebut syarat sah nikah. Kalau kita pernah berzina mesti cari awet hak pernah berzina, bukan. Maksudnya kalau kita buat jahat, layak nikah perempuan jahat lah. Kita tak layak nak dapat isteri yang baik. Ni kita jahat nak isteri solehah. Nak? Semua orang laki-laki kalau tanya nak isteri solehah ke nak bosnya? Solehah lah boh. Tapi mu kata duk tekok, pakai subang, rambut mau hikeng macam ayang gila. Nak isteri solehah, tak patut gitu. Mu nak isteri solehah, mu tukar dulu, beri jadi soleh. Jadi siapa yang telah bertaubat daripada dosa, dia orang baik, orang jahat? Orang baik. Maka al-khabisuna lil khabisat. Bila dah jadi baik, layaknya jodoh perempuan-perempuan yang baik. Faham? InsyaAllah dapat isteri yang baik. Jujur kita dalam bertaubat. Aduhlah. Mokcik saya kahwin orang putih Amerika. 15 tahun dah kahwin. Masa saya lawak mereka sana, saya dapati pokcik saya tu dak semayang dan dak puasa. Mokcik saya kata tegar dah, tapi dak mampu sebab kerjanya busy. Apakah cara terbaik untuk nasihatnya? Lebih 15 tahun dah dia masuk Islam.
15 tahun masuk Islam, tak puasa, tak semayang. Sebab tu jangan kita kahwin dengan orang yang nak ke kita sanggup masuk Islam. Kita perempuan nak boyfriend kita lelaki, dia sanggup masuk Islam kerana nak kahwin dengan kita. Jangan, ulama larang. Dia tak mau Allah, dia tak mau Islam, dia nak kita. Jadi ada satu halangan kena masuk Islam, dia pun lampak halangan tu masuk Islam. Dapat kita, tak dapat Islam. Dia kahwinlah dengan orang yang kasih pada Islam. Dia masuk Islam kerana dia nak kebenaran. Setelah dia masuk Islam, elok Islamnya, kita kahwin dengan dia. Faham? Jadi sekarang masalah tu, berlaku masalah. Masalah orang putih, kita nak tegur payah. Nampak? Kita pula isteri. Sebab tu tidak digalakkan orang perempuan yang solehah kahwin dengan laki-laki fasik. Tapi laki-laki soleh digalakkan kahwin dengan perempuan-perempuan jahat. Ni jenis janggut, jenis serban, jenis tupiah ni, jangan jenis pakai jubah. Takkan nak kahwin hak solehah, hak jubah abuh sebagainya. Siapa nak bimbing hak nu? Nak hak seluar ketat, hak rambut blong, hak free hair, bagi kahwin dengan tok imam ah. Maka terlatih, tertarbiahlah dia menjadi baik. Ni rambut free hair dah, belang pula macam ke kucing gila. Nak keluar ketat nampak punggung, kahwin pula dengan jodoh laki-laki luar pendek, rata tekak macam beruk naiknya. Dah mana nak boleh bimbing? Faham? Kerana ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka perempuan-perempuan yang tak bagus ni, nak yang bodoh-bodoh jahil-jahil ni kahwin dengan ahli-ahli masjid. Faham? Supaya kita tarbiyah dia. Kahwin lagi? Kahwin dah? Orang hak lara ke hak okey? Okey. Jadi kita tak khabar hak anak tuna. Hak anak tuna bagus supaya kita bimbing dia. Itu juga satu jihad di sisi agama. Faham? Dah kahwin dah, kahwin hak kedua lah maksudnya. Betul tak? Seorang ke dua? Seorang je? Tak nak ke isteri tak bagi? Jawab dengan jujur. Ni marah. Marah isteri marah. Semua orang laki-laki dia nak kahwin ramai. Tapi takut saat ni di rumah tu ada big tiger. Tu marah tu. Memang itulah. Nak, walaupun hebat tok guru silat pun, nak, tok guru gayung, tok guru silat lincah kita jumpa ah. Misal ni macam ngasah batu. Faham? Misal macam batu asah misal. Takut tengok. Rimah dia kelek gitu rimah. Rimah besar. Tok guru silat mari. Rimah. Tapi balik di rumah takut bini dia. Tu hang buat kelebihan orang perempuan. Minta maaf, tolong khabar. Orang perempuan ni dia lemah segala-gala. Berlari lambat, berjalan lambat, makan lambat, segala lambat. Bakat barang dok gerak. Nak, semua lemah, tapi dia gagah mulut dia. Batu kita tak lawan. Nak, walaupun dia tok guru silat, tak berani nikah dua. Faham? Pasal hak nu lagi besar silat dia. Jadi berdoa kepada Allah, baca Yasin kalau boleh tiap malam Jumaat. Lepas baca Yasin, niat lembutkan hati suami, tiup dalam air bagi minum suami. Faham? Supaya dia jadi lembut. Kena lembut hati, jangan tubuh lembut. Salah doa pula. Niat Imam Qurtubi sebut dalam tafsir dia, bila kita baca Yasin, kita tiup di air, kita niat. Nampak? InsyaAllah Allah kabulkan permintaan kita. Ikhtiar sama. Jangan putus asa. Suruh isteri dia buat gitu. Bagi Mak Saleh ni minum. Pasal dia malas semayang. Air tu bagi minum dia lah. Bukan minum sebotol gitu tengah tidur. Mana campur lah. Buat masak, buat air dan sebagainya. InsyaAllah. Supaya lembut hati, bukan lembut body, lembut hati. Dah salah doa pula lembut tubuh badan jadi jadi gitu. Sudah gitu.
Saya suka kumpul jersey bola, orang kata haram. Betul tak? Nak jual tak laku sebab letak nama saya di atas belakang jersey itu. Jawabnya tak haram. Selama mana tidak ada nas yang mengharamkannya. Membazir dua. Yang pertama makruh, yang kedua haram. Apa membazir yang haram? Melampau batas. Melampau batas. Membazir yang makruh, membazir yang tidak melampau batas. Kita boleh beli seluar harga RM50 seluar jin. Tapi kita beli yang RM400. Dikira membazir di sisi syarak. Tetapi duit kita banyak. Nampak? Walaupun kita beli yang RM400, ada yang RM40 pun okey dah. Tapi kita tidak lalai daripada sedekah dan sebagainya. Membazir itu adalah makruh sahaja, tidak haram. Membazir yang haram ni macam setengah-setengah golongan jutawan. Kereta 60 buah. 40 buah tak naik pun start saja, menunjukkan kehebatan dia. Jam sampai siap dalam almari jam. Ni 120,000, ni 160,000, ni 1.2 juta. Pakai satu tu saja. Jadi kalau kita beli jam RM60, boleh pakai tak lagi? Maka kita beli yang 400, membazir. Tapi membazir itu bukan secara syaitan, kata ulama. Membazir yang makruh saja. Membazir secara syaitan. Jam yang kita pakai 1,000 pun okey, tapi beli yang RM60,000. Itu membazir saudara syaitan, kerana RM60,000 boleh memberi kehidupan kepada ramai orang miskin. Faham? Soalan seterusnya, bila kita solat baca Fatihah, perlu tak baca walad dhalim? Dha tu 6 harakat, lim 4 harakat. Kira tak cukup harakat, adakah solat kita batal? Terima kasih. Apakah amalan terbaik menjadi anak yang soleh? Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ba itu bukan wajib 4 harakat. Nampak? Dalam fiqh hukumnya wajib mat, bukan wajib 4 harakat dalam fiqh. Di sini ada pertembungan okey. Kereta ni halang. Okey, kereta ni menghalang, dia nak balik ke Cemasang tak boleh. Nama kereta yang menghalang PGY 8431 WMH 1179 dan WRD 1960. 3 buah ni tolong. Kita ada 20 minit dah lah. 20 minit lagi kita selesai. Tolong alih sekejap pasal kereta ayah dia terhalang. 3 buah ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa. PGY 8431, WMH 1179, WRD 1960. Okey? Baik. Ada pertembungan antara hukum fiqh dengan hukum tajwid. Hukum tajwid hanya berkait dengan haram sahaja. Tidak ada kena-mengena dengan membatalkan sembahyang. Membatalkan sembahyang hukum fiqh. Dalam fiqh, siapa yang baca wala ba itu 2 harakat dan lim itu 2 harakat, maka sah sembahyang. Siapa yang tidak matkan pada ba, umpama wala dhalim, maka sembahyangnya tidak sah kerana dia hanya membaca ba 1 harakat. Dalam tajwid wajib membaca sekurang-kurangnya 4 harakat pada ba, itu pada satu mazhab. Tak apalah, ambil satu kau. Tajwid pun ada mazhab. Nampak? Hak masyhur. Jadi dalam tajwid kita kena baca wala dhalim. 6 harakat pun baik. Faham? Dan ya tu ma'arif apa? Limmati. Ma'arif li sukung. Faham? Sekurang-kurangnya 2 harakat. 1 alif. Jadi bacaan yang sekurang-kurangnya di segi tajwid supaya kita tidak berdosa 4 harakat dad, 2 harakat lim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sudah. Yang terbaiknya 6 harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak? Jadi siapa yang baca begitu, fiqh kata cantik, tajwid kata harus. Ada satu lagi bacaan fiqh kata sah tapi tajwid kata haram. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Fiqhnya kata sah semayang. Kerana dhalin walaupun baca 2 harakat saja, makna tidak lari. Orang-orang yang sesat. Fiqh ni bila bacaan itu lari makna baru dak sah semayang. Tetapi walaupun sah dia baca 2 harakat saja dad, dia telah haram di segi hukum tajwid. Kerana warattilil Quran tartila, baca mesti dengan tartil. Apa tartil? Kalau mat, mestilah mat sepanjang yang dibawa datang dari sahabat-sahabat Nabi kepada kita sekalian. Jadi faham gitu. Apakah amalan terbaik menjadi anak yang soleh? Anak soleh ni anak yang berbakti pada ibu bapa. Tadi kita naik teksi. Cina bawa. Anak berapa orang? 3 orang. Kita biasa naik teksi dah kira apa kita sembang Anak 3 orang. Semua kerja, semua kerja. Berapa gaji anak? Seorang tu 3,000, seorang tu 2 orang tu 2,000. Berapa bagi sebulan? Tak ada bagi 1 sen. Hebat tu kata. Sebab tu saya kena bawa teksi. Dia kata apa sebab anak tak bagi pada ayah? Situ 3,000, itu 2,000, 3 beradik. Dia kata dia orang tak ada ingat kita punya jasa. Tengok orang kafir. Tak. Maknanya anak ni bila dia tak berbakti kepada orang tua, setelah dia senang, ni anak ni tak kenang jasa. Faham? Jadi anak orang Islam pun gitu juga. Kerja dah 4,000 sebulan, 3,000 sebulan, tapi tak berani setiap bulan beli selai baju untuk ayah dia. Tak berani setiap bulan beli selai kain batik untuk mak dia. Nah, duk belikan anak bini, anak bini, anak bini. Kalau ayah kita anak kita beli baju baru setiap bulan selai ke kita, walaupun murah. Nak baju RM20 je, beli kat Globe, suka tak kita? Suka lah. Walaupun anak kita beri RM30 je sebulan, dia kerja dak postman je. Nak baru ni cuti 3 hari kekah di anjing. Tapi RM30 beri kita setiap bulan, kita rasa besar hati tak? Tu lah. Jadi banyak sangat cara nak berbakti anak soleh. Di antaranya ni kita nak sebut hak ramai anak orang Melayu lupa. Bila dah berjawatan, tak ada bagian untuk anak ibu dan bapa dia. Tak ada. Tak mampulah nak beli start 30 ya. Pasal minggu ada baju, pasal malam nak orang dia jual, beli kaya selas setiap bulan. Bukan mahal sangat. RM4 je. T-shirt ada jual, t-shirt baru. RM4 je. Ni, Power Ranger. Ada masalah dah. Nak. Bagaimana sulat, bukan sulat ni, yang telah kita tertinggal di zaman yang lalu. Dia je sod waw lam te. Sulat. Dia sod lam te, lam alif te lah. Tak apa, tulisan Jawi, sulat. Baik, bagaimana semayang kita yang kita tinggal di masa lalu? Nabi kata SAW dalam hadis, man nasiyanin salah fal yusalliha idza zakaraha. Ada lagi riwayat yang lain. Siapa yang tinggal satu semayang, hendaklah dikerjakan bila dia mampu, iaitu dia ingat. Kalau dia lupa, dia buat bila dia ingat. Kalau dia tidur, dia qada bila dia ingat. Wajib kita qada semayang 5 waktu yang kita tinggal, kerana dia semayang yang wajib. Ini ijma' 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Faham? Sepakat dah tanpa khilaf. Solat fardu kalau tinggal sengaja atau tak sengaja, wajib kena qada. Lagu mana nak qada? Anytime, anyway, any place. You know? Maknanya sepanjang zaman, sepanjang masa. Sepagi boleh, sebelum subuh boleh, lepas subuh pun boleh. Masa duha boleh qada, sebelum tengah hari, lepas zuhur, lepas asar, sebelum asar boleh. Dia lesen so. Apa kelebihan dalil datang ke majlis ilmu? Dia kata apa kelebihan mari majlis ilmu?
Jawabnya, kita mari ni tak payah baca hadiah, pakai hukum akli dia bagi. Nak kalau kita tak tahu, jadi tahulah. Tu majlis ilmu. Bila tak tahu, kita tahu. Molek tak? Molek dah lah. Benda yang kita tak tahu, jadi tahu. Yang kita jahil, jadi alim. Yang gelap, jadi cerah. Daripada dosa, dapat pahala. Turun rahmat. Sebut dalam hadis-hadis pula, malaikat mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sebut dalam hadis lain pula, ikan di laut, burung di angkasa, tolong istighfar. Minta Tuhan ampunkan orang hadir majlis ilmu. Masya Allah. Ni kafarah dosa kita. Kita diluarkan dosa. Duk tengok puang, rumah tengok orang joget. Bini lawan laki, laki curi piti anak. Anak deraka ke ibu bapa. Mari majlis ilmu, kafarah. Mudah-mudahan ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah, tangan mencapai, hati mencita-cita yang jahat. Banyak. Ni setengah pada kafarahnya. Dan man mata fi talabil ilmi, mata fi sabilillah. Siapa yang mati dalam belajar agama, mati pada jalan Allah. Orang mati dalam duk cari harta, mati lara. Mati aksiden balik daripada kuliah, fi sabilillah. Apa hukum orang yang mempermainkan hadis sahih, mempersendakannya? Kalau dia tanya sahih atau tidak, tu bab lain. Tapi mensendakan hadis, mempersendakan tuan punya hadis. Siapa yang mempersendakan tuan punya hadis, batal akidahnya. Dia jangan main-main. Kalau ustaz punya cakap, kita boleh bang, kita boleh komen, kita boleh kritik. Tapi Rasulullah tak boleh. Kerana tanpa sebut nama dia, tak jadi Islam orang yang kafir. Kerana nama Nabi sebut dalam 2 kalimah syahadah. Nak masuk Islam, sebut nama Nabi. Jadi Islam. Walaupun minum arak dah 70 tahun. Berzina dengan 80,000 orang pelacur. Berjudi selama 30 tahun dah. Walaupun mu sembah tak pekon 60 tahun. Sebut nama Allah, sebut nama Muhammad. 2 ni jadi Islam, ampun dosa, masuk syurga. Hebat nama Nabi kita. Maka tak boleh kita mempersendakan orang yang hebat seperti ini. Kalau kita pertikai sahabat, haram. Pertikai Nabi, jadi kafir. Mati, tak boleh tandang tiang 2, tapi beli mozaik, wasmin gini. Faham? Understand? Benda makna dia. Tanang, biar gerak. Program Imam Muda Akademi Quran boleh ke tak? Apa hukumnya? Jawabnya boleh. Tapi dengan adab-adab yang tertentu. Jaga jangan sampai riak, jangan sampai menyombongkan diri, jangan sampai kita dipergunakan orang pula selepas daripada itu untuk perkara-perkara yang Allah tidak redha. Nampak? Ini program ini lebih baik pada program-program lara, baik program Imam Muda, baik program Akademi Quran. Tapi jangan sampai tak jaga adab. Jangan sampai riak dah. Kita menang, kita berasa kita hebat, lupa pertolongan daripada Allah, kadang-kadang hanyut. Ni nak jaga. Soalan seterusnya. Banyak lagi ni. Boleh tak 2 keping lagi? Anak kedua saya baru lahir. Saya nak tanya, boleh tak anak pertama saya menyusu badan lagi? Di mana umur anak pertama saya genap 2 tahun. Anak pertama saya masih menyusu badan. Walaupun ketika itu isteri saya sedang hamil anak kedua. Apakah hukumnya? Alhamdulillah. Anak dia sudah berumur 2 tahun. Nampak? Tetapi mengandung pula dah. Dipanggil suami proaktif. Tak, ada anak kecil 2 tahun dah. Ada pula anak dalam perut. Soalan dia, boleh tak isteri dia nak beri susu anak yang 2 tahun tu, sedangkan dalam perut ada anak dah? Jawabnya, haram. Nampak? Dan sia-sia anak itu menyusu. Nampak? Jikalau bukan daripada orang yang selayaknya. Siapa? Kalau mak dia yang menyusu, tak ada masalah.
Sekarang ni mak dia ada anak dalam perut. Anak 2 tahun dia nak uji kopek. Apa masalahnya? Masalahnya kerana orang salah faham dah. Orang duduk faham bila 2 tahun tak boleh beri susu ke anak dengan susu dada. Hak ni ramai salah faham. Tak ada ulama yang kata haram susu anak yang 2 tahun lebih. Kalau kita nak menyusu tak usah 2 tahun, tak kata 2 boleh. Ke haram? Anak dia tak kata 2 dah. Mak nak pek isyak susu. Aurat dah mak dia. Dah susu tu kalau ada milik siapa? Milik ayah, suami, labanul fahli. Anak tu anak siapa? Isteri dia, anak dia. Anak dewasa dah haram. Cuma malu tak kata 2. Nak ngopek. Nak suami hak besar dah. Minum susu isteri haram cakap apa? Tak. Nak minum dalam botol ke, amplak ke, ikut bandar. Nampak? Jadi kita nak betul pasal ramai ibu bapa dan orang duk faham bila 2 tahun wajib berhenti menyusu. Salah. Ayat 2 tahun menyusu bukan syarat. Ayat ini menceritakan pada ghalib, pada kebiasaan budak-budak berhenti menyusu umur 2 tahun. Tetapi kalau nak menyusu lagi silakan. Faham baik. Tak ada ulama kata haram pun. Cuma kalau ada anak dalam kandungan, nah, kalau dia beri susu ke hak besar ni jadi mudarat ke dalam kandungan, barulah dilarang kerana memudaratkan anak. Nampak? Jadi tak ada masalah. Kalau anak tu besar budak 2 tahun berhenti, tapi ada budak 3 tahun baru berhenti menyusu. Jarang kita dengar siapa cakap tandang baru berhenti, jarang. Biasa terjauh 3 tahun atau 4 tahun. Tu ghalib, tak ada masalah. Seorang imam terlupa duduk tahiyat awal, kemudian makmum mensyaratkan dengan subhanallah, lalu imam duduk semula, apakah batal sembahyang tersebut? Imam terlupa. Imam terlupa ni menunjukkan dia seorang manusia. Imam yang tak pernah lupa, tak pernah salah, tu bukan imam, tu tiang elektrik TMB. Faham? Jadi manusia lupa. Lupa. Yusamal insan li kasrati nisyan. Kenapa dinamakan insan? Kerana banyak lupa. Imam hebat, imam Masjidil Haram, pernah salah bacaan. Betul tak? Imam Masjid Nabawi pernah ditegur. Jangan kira tu, biasalah salah. Nah, imam ni dia driver. Bila kita bawa driver bas tu lah, daripada Kelang nak pergi ke Kota Baru. Nah, dia bawa tu takkan perfect, mesti ada salah. Kadang-kadang tersalah laju sikit. Nah, kadang-kadang tersalah potong, kadang-kadang tersalah sampai orang depan lagi tepi tersalah. Biasalah driver, takkan perfect betul-betul comel belaka. Nah, imam gitu juga. Jadi imam ni tertinggal tahiyat awal, berdiri dah, turun balik setelah ditegur oleh makmum. Batal tak sembahyang? Jawab, bila imam itu belum lagi diri tegak, makmum tegur, sunat turun balik baca tahiyat. Tapi imam berdiri betul dah, turun balik, batal sembahyang imam. Makmum tak batal. Kerana kita tak boleh bila berpindah dah rukun turun kepada sunat. Soalan seterusnya, imam sujud sahwi, makmum tak sujud sahwi, bagaimana jemaah yang tak sujud sahwi? Sujud sahwi ni sujud kerana terlupa. Jawabnya ulama jawab, saya tolong sampaikan. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab, kalau tak silap, Ar-Rawdah, Rawdatul Talibin, dalam bab sujud sahwi. Iza sajadal imamu sahwan, apabila imam itu sujud akan sujud sahwi, sajadal makmum, wajiblah makmum sujud sama. Wa illa, dan jika tidak, syarah dia kata, dan makmum, jika makmum tidak sujud sahwi bersama imam, batalat salatuhu, batal sembahyang makmum. Faham? Makmum bila imam sujud sahwi, wajib sujud sahwi. Kerana ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam supaya makmum ikut.
Mana-mana makmum yang tak sujud sahwi, bila imam sujud sahwi, semayang makmum adalah batal. Okey? Soalan terakhir malam ni, pukul 8 lah. Genap 2 jam. Baik. Yang tak sempat ni insya-Allah 2 bulan lagi dah. Tanya ustaz lain pun boleh. Ustaz lain malam esok pula letak atas meja. Bukan saya seorang jawab. Orang lain jawab kau. Saya jawab bukan betul belaka. Mungkin salah. Sebab ada orang tanya mana Ustaz dia boleh jawab semua. Semua soalan boleh jawab. Memanglah munafik kat depan gini. Yang sebenarnya tak semua soalan. Soalan yang senang je kita jawab. Yang payah-payah aku selit gitu ya, aku lari gitu. Mana? Dah aku tak pandai, takkan nak jawab. Jadi tipu pula. Jadi wak-wak kepik gitu. Akhirnya hilang gitu. Bukan kita wajib jawab, tolong je. Faham tak? Tolong nak jawab. Dan bila nak tolong nak jawab, kita boleh jawab apa? Kita tengok tak reti, kita pun selit bawah gini Kono-kono macam jawab Kabur modal senang. Adakah relevan kahwin awal di usia muda? Mengapa hantaran sekarang kian tak relevan? Orang Melayu lebih utamakan adat dari agama. Dari pasien dijadikan kayu ukur. Sedangkan Nabi SAW kahwin ala mudah dan rengkah. Ini masalah fenomena yang menimpa kaum lelaki sekarang. Ingat, perkahwinan ni benda yang simple. Benda yang mudah. Allah jadikan manusia 2, laki puang. Bila siapa umur, dia akan jadi berasa nak kahwin. Tak siapa umur tak berasa kahwin walaupun duduk sama. Kita umur 6 tahun main pergi kapung-kapung dulu kecil-kecil. Budak puang ada 5 tahun. Gaji tak main kemah-kemah buat rumah pondok. Masuk-masuk dulu, lepas tu main duduk dalam rumah pondok pula. Masuk-masuk luar buku pasir dengan kertas surat khabar. Lepas tu main pondok-pondok, tidur dengan budak puang. Tak, kawan puang kita 6 tahun. Tak ada hal. Duduk dalam pondok, main tidur-tidur. Tak ada hal, pasal Tuhan tak beri perasaan. Tak ada naluri seks, tak ada. Tapi sampai umur besar, dia ada satu perasaan, keinginan. Nampak? Iaitu satu zinah perhiasan hati, cinta dan suka nak duduk 2 orang. Sebab tu kalau kita main pondok-pondok, umur 22 hak lelaki, hak 21 hak puang, main tidur pondok-pondok, tu big baby. Faham tak? Jadi oleh kerana itu disyariatkan nikah. Faham? Supaya tidak rosak keturunan. Maka nikah simple. Kita rasa suka orang puang tu, pergi rumah dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ni? Saya ni kerja dekat ni. Saya kenal dengan anak makcik. Jadi kalau anak makcik suka, saya nak bawa orang tua minggu depan masuk meminang. Tu cara dia, senang ni, senang. Makcik tu kata, okey, saya tanya anak dia. Tanya anak. Ni orang nak tengok mu ni, mu suka tak? Tambuh, tambuh. Kita nak orang lain. Tak apa lah. Tak boleh paksa. Tanya anak dia, berapa tambuh? Tambuh ada janggut, geli. Tak ada masalah. Pergi rumah sebelah pula. Makcik, saya nak kahwin. Saya tengok anak makcik, ada makcik ni ada anak dara tak? Saya tak berani nak mengorak-mengorak. Nak gawe-gawe, nak heret merata-riti. Saya tanya terus. Makcik tu kata anak saya tak ada, kahwin belaka dah. Tapi makcik janda. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Very simple. Simple. Jadi adat Melayu ni mari terikut-ikut barat yang tidak beragama. Dengan macam-macam hantar tu hantar. Bukan salah, tapi jangan melampau batas. Letak harga Allah Rabbi. Berapa ni? 10,000. La ilaha illallah. Kawan tu 10,000. Baik beli motor. PT duit ada 6,000. Dia target perempuan ni dalam 4,000 je. Pasal apa? Tak pah SPM. Pergi tanya, dah 4 bulan kapal, nak 10,000. Dah 10,000, dia ada 6,000. RZ second hand 4,800. Beli RZ boleh naik sama. Nu ada ke hari tak boleh naik. Jadi nak letak harga mahal boleh perempuan. Berapa anak makcik? 10,000. Mahalnya makcik? Tak mahal. Al-Hafizah 30 juzuk dalam dada. Nampak? Mana sabar?
Nak pandai cakap Arab, mengaji Quran fasih, hafal Quran. Batu solehah, pandai masak western, eastern, oriental, boleh belaka. Nampak? Menjahit pandai, baju Melayu boleh, baju lama boleh, tradisional boleh, baju kok boleh jahit, rajin membasuh, suka memasak, tak suka berpoya-poya, cantik, putih selepuk, mata pulak hijau, ada lesung pipik, hidung macam nyakut baju. Nah, mana Sabah 10,000. Ni lulu diploma je. Nah, anda dua je jenis masakan. Yang pertama, perangat nasi mak dia kemarin. Yang kedua, masak air panas. Tu je. Ni masalah. Jadi jangan tinggi-tinggikan harga. Kerana ingat, bukan suami tu bayar mas kahwin saja. Suami wajib bayar nafkah setiap bulan. Bulan-bulan pula beribu habis. Nak kakak hello yang nak rata beli 2,500. Bulan ni nak gelang 3,800. Tak best naik Viva beli BM second hand, tak apa dah bang, 67,000. Beli sama. Nak. Jadi jangan mahal-mahal. Nampak? Benda yang simple sahaja. Cuma buat kenduri sebagai iklan, tanda gembira dapat menantu, dapat bini, dan sebagai iklan kita telah pun ada calon pilihan. Jangan duk ikut-ikut. Orang sebelah 10,000, kita buat 12,000. 12,000 perempuan baca Quran siratal labi 12,000. Nah, hukum istinja pun tak pandai. Hukum haid tak reti. Kalau haid tak reti, macam mana pan lama haid sekurang haid? Jangan mahal. 800 sudah. Nah, banyak budak perempuan ini keluar IPT, balik daripada overseas, dia tanya sekurang-kurang haid tak reti. Masa suci antara dua haid tak reti. Beza haid dengan istiadah tak reti. Sedangkan ini satu kemestian pada seorang gadis yang nak jadi isteri. Nak kena mahal dalam bab taharah, baru letak harga mahal. Nak, ni basuh berak tak cuci 10,000. Subuh tak bangun semayang. Nak 8,000. Apa benda ni? Pasal apa? Nak bunyi kelah. Hebat. Nah, akhirnya anak dua dah, laki tak habis lagi bayar hutang. Ada yang tipu mak bapak, kongsi dua buat mas kahwin. Duit perempuan 4,000, dia lelaki 4,000, lapang. Nampak? Padahal mas kahwin mesti daripada pihak lelaki, kata Quran. Jadi mempermainkan Al-Quran. Nah, tu pukul gambar pula tu. Boleh pukul-pukul biasa sudahlah bila kahwin. Nah, duduk biasa dah lah gini atas pelamin. Nak masuk dalam bilik pula, tak puas hati. Ada kameraman pula. Nak pengantin perempuan tidur atas katil, pengantin lelaki duduk atas batang golek. Ting je. Pengantin perempuan duduk atas batang golek, pengantin lelaki masuk bawah katil. Ting. Pengantin perempuan nerak pula atas katil, laki peha bubuh kepala buah atas pengantin perempuan, pengantin lelaki peha njuk pula gitu. Satu gambar. Macam-macam aksi yang memalukan. Nak hak nerak gini, hak laki naik atas belakang pula. Hak perang pula naik atas tekak hak laki pukul. Hak tiung hidung, tiung dagu, tiung tekak, tiung tangan biasa dah, tiung dahi, tiung pipi. Macam-macam peseng. Tak puas hati pergi dia patah pula. Outdoor wedding fotografi. Nak pakai baju dedah sini dedah situ, nerak dalam air. La ilaha illallah. Macam belakah. Nampak? Bodoh ke gede? Kan kita raja sehari. Raja sehari ni maknanya segak bergaya. Dan kita suruh orang satu hari. Tak masak, tak buat apa, suruh orang. Pagi nak makan, orang buat makan. Tengah hari makan nasi, free. Malam orang hidang. Dia panggil raja sehari. Asal cerita orang tua-tua dulu. Tapi kita bila kahwin tak jadi raja, jadi orang yang disuruh orang. Suruh pakai baju, pakai baju. Suruh make up, tak ada muka, tak ada muka. Duduk lenggak sangat, tunduk sikit, tunduk. Tunduk sangat, akak pula, akak pula. Nah, macam beruk sehari. Dah. Jadi ingatlah, bila berkahwin biar ada keberkatan. Keberkatan adalah suami solehah, suami yang soleh,
yang bersedia untuk berbakti kepada isteri, buat baik pada isteri, seterusnya buat baik dengan keluarga-keluarga isteri, dan dia beragama. Batu man iza ja'akum man tarda dadina fazawiju, bila datang suami yang baik agamanya, kahwinkanlah dengan segera dengan anak-anak perempuanmu, kerana perkahwinan bukan benda payah, benda yang simple, dia hanya permulaan bagi kehidupan yang amat sukar. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi 2 bulan dari sekarang. Jadi sila tengoklah mananya tarikh, dan kita minta maaf kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو خير خلق الله رحمة في عالمه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يا صادق الأقوال يا محمد يا طاهر الأخلاق يا محمد يا هدي الأكوان يا محمد يا تاج رسل الله يا محمد يا خير خلق الله يا رسول الله.